Selepas Jepun mengebom pangkalan tentara laut Amerika pada 7 Desember 1941, tentara Jepun marah ke beberapa negara Asia Tenggara. Burma menjadi salah satu sasaran penting yang berjaya dirampas dari tentara British pada awal tahun 1942. Pada 21 Januari 1945, serangan secara amfibia telah diperintahkan. Serangan ini dilaksanakan oleh pasukan terdiri dari Brigade India ke-71 yang mengandungi pasukan Batalion Infanteri India dan British. Serangan itu juga dibantu melalui tembakan kapal tentara laut secara besar-besaran dari kapal perang tentara laut British yang diketuai oleh kapal perang HMS Queen Elizabeth dan HMS Emir serta pesawat pengebom dan pesawat pejuang tentara udara British. Pasukan Jepun yang berundur dari serangan itu terdiri dari Division 54 Regimen Infanteri 121. Pasukan ini memberi tentangan yang sengit di awal serangan itu, namun mampu dikalahkan oleh infanteri British. Selepas pasukan sekutu berjaya merampas pangkalan sekitar pantai itu, pasukan sekutu meminta sisa tentara Jepun yang berundur supaya menyerah diri. Namun, tentara Jepun enggan dan terus berundur ke arah hutan bakau Kepulauan Ramri. Umumnya, kita tahu tentara Jepun dikenali mempunyai pegangan yang kuat terhadap quote semangat pahlawan Bushido. Sisa tentara Jepun ini tetap dengan keputusan mereka untuk berundur dan bergabung dengan pangkalan tentara Jepun yang masih utuh terletak 10 batu dari lokasi mereka. Walaupun mereka menyadari harus meredah payah berlumpur, semak belukar, dan anak sungai. Bagi anggota tentara Jepun ini, menyerah bukanlah pilihan. Laluan payah pantai yang dipilih oleh sisa tentara Jepun sepanjang 10 batu itu adalah rimba yang penuh dengan cabaran, seperti lumpur yang dalam dan air yang dipenuhi ular berbisa berbagai spesies, kalajengking, labah-labah beracun, dan nyamuk yang penuh dengan berbagai penyakit. Apa yang menanti mereka di hutan payah ini adalah sesuatu yang jauh lebih sadis dari musuh mereka, pasukan sekutu. Tiada belas kasihan jika kelompok tentara Jepun ini tersempak dengan penghuni payah dan anak sungai pulau itu. Tentara British dan beberapa tentara sekutu yang mengepung laluan alternatif dan anggota tentara yang bertugas di kawasan yang berdekatan dengan payah laluan tentara Jepun berundur seringkali mendengar sesuatu yang mengerikan dan tidak menyenangkan. Raungan suara, bunyi tembakan, bunyi tulang sedang dikunyah mampu kedengaran. Suara daging digoyahkan juga mampu kedengaran. Sungai Pulau Ramri dihuni oleh salah satu reptilia yang terbesar dalam kategorinya, yaitu buaya air masin. Buaya air masin yang mampu membesar sehingga 6 meter bagi buaya jantan, manakala buaya betina 4 meter. Berat yang pernah dicatatkan yang tertinggi adalah buaya spesies ini, yaitu 1,2 tan di Filipina. Dianggarkan, seramai 900 tentara Jepun yang berundur meninggalkan pangkalan mereka dan enggan menyerah ke British. Dan mereka berkeras dengan keputusan untuk bergabung dengan tentara Jepun yang lebih besar. Pihak British yang pernah menjajah Burma kenal bentuk dan muka bumi serta struktur geografi di Pulau Ramri. Pihak British juga telah menyatakan peristiwa ini berpotensi berlaku.
Peristiwa ini menjadi faktor British dan sekutu coba memujuk bagi tentara Jepun untuk menyerah selepas operasi besar-besaran amfibia pihak bersekutu. Anggota tentara British yang berada di atas kapal yang sedang mengepung kawasan paya itu juga mendakwa dapat mendengar jeritan raungan orang sedang kesakitan untuk dalam tempoh beberapa hari berlanjutan. Anggota tentara British berkata, mereka yakin dengan keadaan cedera, lemah, dan kurang bertenaga selepas pertempuran tempoh hari, itu akan memudahkan reptilia itu untuk membaham tentara Jepun. Tragedi ini adalah tragedi serangan buaya ke atas manusia yang paling buruk pernah direkodkan dalam sejarah. Menurut sumber, bagi tentara Jepun yang selamat sampai ke kamp tentara Jepun yang besar, kurang dari 100 orang. Juga ada yang mendakwa hanya 20 orang yang tiba di dalam kamp itu.